Selamat datang ke podcast kami, di mana kami akan bincangkan cerita yang hangat, cerita viral, kata-kata mutiara, Kenapa dia buat macam ni? Bukan Segmen tu sedih, yang tunang dia cakap lah, yang segmen dia dah tahu kontroversi. hati. Dia tahu hati dia dah. Hati bekerja untuk menilaikan yang solat tu betul ke tak betul. dan aksi gelakat 3 orang. Tak tahu apa. Kalau korang faham Tiga-tiga confused. Okey, Assalamualaikum guys. Alright guys, the last episode kita dah cover topik pasal Alif Aziz. Yes. Kita dah topik. Bukan Netizen. netizen. Aku tak tahu aku starting yang salah umur ni. Kau nak rewind balik tak? Kau macam starting mesti salah tau. Kau dah ready ke belum? Kalau kau belum ready cakap belum ready. Paling aku punya payment kena potong lagi sial dia. Ada Alif Aziz campak kau ke? Kita rewind. Okey. Okey, Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Okay, topik Yang lepas yang sebelum ni kita ya. dah cover pasal netizen Netizen. netizen lah. as a general lah. General lah, in general kenapa artis Singapura Masuk negeri orang. masuk di dorang punya pasaran lah, dorang punya market Pasaran. sana lah, and then Mesti kena kecam. dikecam sana. So kita dah cover topik tu. So kalau nak dengar pergi balik. Yes, just Correct. hit back the button lah, the previous button lah. Please guys. lah dengar, please lah dengar. Okay, minggu ni topik yang tak terlalu sensitif, Tapi kita nak tahu apa tu? Kita punya adakah Isu dia, ke? isu Isu dah. lah. Senang cakap isu lah. Masing-masing isu lah. Masing-masing. So this week kita nak bincangkan, kita nak bentangkan, kita nak bongkarkan perbualan. sekali mana? Bongkar. Itu dah jadi suara apa? Itu yang Suria tu. Tapi gitu bukan buat cerita hantu tau. Ya dah ada suara-suara gitu. Okey. Kat mana kita ni sekarang? Okay, kita nak bongkarkan, kita nak bentangkan Hebarkan. senario tu. Senario kan? Sanai. Okay, kita nak tentang walimatul urus Zaman sekarang. zaman sekarang. Yeah. Lagi-lagi kita punya Malay culture. Yes. Yes. Kita adat. Melayu, kita pun nak berbahasa Melayu lah. Takkan kita berbahasa Yeah. So kaum kita lain. takkan sentuh pasal adat-adat kita punya Chinese friends or Indian friends or Western friends. Kita akan sentuh pasal kita punya Melayu. adat Melayu. So kita nak fahamkan apa ni syarat-syarat dia. Kira syarat-syarat ni betul ke? dia ada-adakan ke? Dia ada-adakan ke? Syarat-syarat ni semua dia adakan. Siapa yang tentukan syarat? Siapa? Kita nak tahu siapa. Ni korang berbual ni dah macam personal. Betul, personal. Memang. Tak nak cakap. Apa nak kahwin? Apa yang kat sini dah kau yang tak nak? Aku dah kahwin lah. So aku tak nak cakap banyak lah kan. Kan kita pun dah habis semua masa. Kita petang dah habis. Tinggal Joe bedtime ni. Saya Joe masih bedtime. single. Siapa-siapa nak sila. So kita akan bentangkan episod Topik ni. topik tentang walimatul urus Zaman sekarang. zaman sekarang. Yes. Before that, aku rasa kita nak kena shout out lah. Yes. Kita kat mana ni? Dia dah 2 kali. Aku ingat tadi Terima kasih kat tadi. mana? Kat mana dia tanya topik Okay, apa? kita nak shout out pada kita punya sponsor lah. Kan last episode aku dah cakap dengan korang, kita punya order quality kita dah makin Better, Alhamdulillah. Kita punya arrangement of sound engineer kita Yeah. thanks to our kita punya ni sound engineer Abang Yan. Abang Yan, yes. Abang Yan, thank you so Abang much. Yan. Terima kasih. And then yes, to our main sponsor kita. Siapa sponsor kita? Okay, kita punya sponsor kita is Dream Studio Production. Yeah. So, dia punya location kita letak kat 21 Wooden Close. Letak. Yes. 0831. So siapa-siapa nak check Iklan them raya. out boleh pergi kat Instagram diorang, search for Dream Studio Production. Yes, Bukan studio je tau dia sponsor. Bukan tu dulu ya. Apa lagi dia buat? Apa lagi Ni dia aku buat? tak tahu, maybe untuk kita je lah. Jangan kata studio, karepak pun ada. Kari pasal tak lah. Daging Kari- juga. The face service baik. Karepak ada air pun sebelah je. Dia air dia free dah cute je kat sebelah. Si Joe ni bertanya tengok-tengok cici. Dah ambil satu dah. Dia dah cici lah. Dalam ada berapa? 8 Ada lagi satu karton. Habis ni habis lah. Jangan Joe. Okay, so kita akan betul tadi aku cakap tadi, kita tak akan sentuhkan pasal adat-adat yang kita punya lain-lain punya race lah. So
kita talk about kita punya culture lah, especially kita punya culture. Dan there's more to it lah. More to it lah. Kira dia punya topic is very broad lah. Tapi kita try to narrow down. Yes. Kita tak nak berbual all the detail pasal tak semua kita buat Kalau research. aku boleh dapat tahu siapa yang start ni dulu aku mesti dah confront dia tau. Kan? Tak pasang kau kan. Semua terikut tau. Semua terikut tau. Betul. Kita dah boleh save. Aku tak cakap lah. Dah sabar. Petang dah habis. Aku petang kahwin dah Orang, habis. maybe orang tu dah tak ada lagi. Betul. Okey lah. Mesti ada tak ada lagi. So yes, shout out to kita punya sponsor and also Facebook kita jangan lupa, kita jangan Facebook. lupa nak like. Kita nak like je guys. Kita nak like je. like je. Just like kita pay official Facebook page Geng Dalca Rebus. Geng Dalca Rebus. Okay, kita pay Spotify, jangan lupa nak subscribe, nak like. Follow, Kasih naik lah. Share pun kasih orang lain dengar juga. Yes. orang lain. Jo, ada apa nak cakap Jo? Since kau baru kan, ini pun consider baru juga. Baru juga. Kau jangan selesa sangat. Aku nampak kau terlalu selesa. Kau macam terlalu selesa dapat kena kalipap kalipap last week kau dah kena. Kau dah selesa sangat ni. Ada apa-apa kau cakap macam apa kau punya perkongsian lah lepas kau dah join kita, habis bila suara kau sendiri terkeluar kat podcast. Macam kau rasa proud tak? Aku bersuara dekat podcast lah. Aku happy lah. Saya cakap. Sebab pasal kadang-kadang yang kita berbual kita berbual tapi kadang macam kita tak tahu orang dengar ke tak. Tapi ni macam gini kita berbual orang boleh dengar. Aku happy lah. Aku happy. Macam aku harap-harap aku doa dia ni podcast boleh sampai jauh lah. InsyaAllah. Maybe kita boleh semua berhenti kerja dan kerja ni aja. Jadi aku dengan Wan punya expectation kat podcast ni pun kita tak sampai nak buat side income ke, tak adalah. Belum. Ni hobi je kan. Kita ada masa lapang, kita rancak berdosa. Di sini rancak berdosa. Jadi itulah kan. Santai tu santai. Santai teruk. Tapi betul-betul lah cara betul lah kita kau boleh nak jemput kawan kita satu ni, dia baru broken hearted. Oh, broken heart piece. Heart piece berkecai. Hancur. Cerita. Yes. So kita actually nak bawa dia masuk ke sini lah, tapi dia tengok lah, nanti kita tengok whether dia datang ke tak lah. Yes. Dia punya hati remuk Berkecai berkecai, hancur, musnah. Ada cerita juga. Ada cerita. Kalau mungkin dia tak ceritakan, kita yang sampaikan. Kita kan jantan kepo. Jantan kebret kepo lah. Kita lah. Semua isu kita nak tahu. Bagus. Prihatin. So kita mudah-mudahan kita harap yang dia akan datang lah. Sebab timing dia pun tak sesuai untuk dia kata. Rasa minggu ni ada kalipap tak? Minggu depan kalipap. Ni kau tahu tak, kau berbual ni diorang boleh dengar. So kalau kau cari test ni, takut lagi dia beli. Betul juga. Ini simpan untuk nanti. Nak main. Tapi serius. Service baik lah. Kalipap sampai lah. Yes. Tapi bilik sudah dia baik lah Cak. Dengan orang-orang dia pun semua very friendly. Very friendly. Korang rasa welcome lah. Korang rasa welcome gila Ni lah. kira datang kita punya first time ya. Yes. First kita pun rasa ragu-ragu. Ragu-ragu Ragu sebab ialah first time. Yes. Dah tak famous. Dah buat podcast. Dah lah tak famous dah buat podcast. Diorang ni semua profesional. Yes. Kita pun kecil-kecil. So macam first tu takut-takut lah. Tapi sekarang alhamdulillah dah ada Bila member. first kita masuk tu, dia kasi kita bilik besar. Aku masih ingat bilik besar. Dia macam kita rasa diri kecil je. Macam kita nak Bilik besar tak kisah. Dia ada cermin. Dia cermin tu. Dia boleh tengok kita tu. Itu yang aku tak tahu ni. kita di bilik kecil. Itu lah dia punya store dia jadikan podcast kita. Jadi so Tapi memang Diorang very friendly. Kalau korang rasa korang nak buat podcast ke, korang nak buat music video, music apa audio, streaming. korang nak buat live stream pun boleh. Korang jual barang pun boleh aku rasa. Tadi aku dah tengok dah ada place duduk. Kan. So korang just hit them up lah. Yes. Just call them. Check diorang punya PM Instagram. orang kat Instagram ke apa. Boleh je. Memang harga perpatuan lah. Kalau boleh orang kata support Melayu kita. Yes. Setakat Melayu kita support. Kita orang punya business kita just support dia. Okay lah. So lepas Kita ni akan pergi ke break. break lagi. Short break. So lepas ni kita akan berbual about syarat-syarat walimatul urus zaman sekarang. Yes. So ada banyak benda kita nak bentangkan. Betul. Stay tune guys. Stay tune. Jumpa lagi. Dan cara
Baca debu. Selamat datang ke podcast kami, di mana kami akan bincangkan cerita yang hangat, cerita viral, kata-kata mutiara, Kenapa dia buat macam ni? Bukan Segmen tu sedih. yang tunang dia cakap lah. Yang Segmen dia dah tahu kontroversi. hati. Dia tahu hati. Dia dah Hati betul. Dia untuk menilaikan yang solat kau betul ke tak betul. dan aksi gelakat 3 orang. tak tahu apa. Kalau korang faham Tiga-tiga confused. Okay guys, welcome back. Okay. Welcome back. Kita akan straight pergi ke kita punya diskusi Dis- Kita punya yes. diskusi. Discussion. Apa dia punya Topik. Wali Walimatul urus. Walimatul urus. Walimatul urus. Syarat-syarat walimatul urus. Alright. Zaman sekarang. Zaman sekarang. So Okay. kalau kita berbual pasal syarat-syarat walimatul urus ni, apa korang Sabar, faham? tak ada short form Walimah ke? Walimah. Syarat-syarat nak kahwin je? Syarat Senang lah. Abang aku takut walimah lah, walitul lah. Walitul. Itu keluar lain Walah. Syarat-syarat nak kahwin. Syarat-syarat kahwin senang lah. Senang, kita senangkan lah. So, dari situ, apa yang korang faham pasal syarat-syarat nak kahwin ni? Aku tanya Jo dulu. Jom dulu lah. Walaupun tu belum kahwin tapi dia ada banyak pengalaman. Orang yang dah kahwin dah habis. Kau tahu. Aku tak tahu. Tak, mungkin sebab pasal kau pun ada pasangan. Okay. Satu ketika mesti kau dah dah sedia dengan syarat-syarat ni semua. So apa yang kau faham pasal syarat-syarat ni semua? Syarat-syarat pada aku lah Bismillah. Cakap syarat-syarat ni semua. Syarat-syarat ni yang apa yang nak kahwin ni dia pada aku ada pros and cons. Sabar. Sorry. Sebelum kau start jangan personal Tak ada. Mana ada personal. Mana ada personal. Kau tengah marah tau. Kau macam mana? Ada lah. Okay. Sama. Dia macam ada pros and cons lah. Alright. Satu benda yang aku boleh perasan ni siapa? Kalau macam orang kasih syarat tinggi melampai ni macam yang kita dengar harga-harga ni semua kan. Dia ada satu atau dua makna lah. Satu, orang tu tak suka kau. Simple. Mak bapak dia macam tak ada hati nak cakap cik tak suka kau lah. Tapi dia kasih syarat-syarat. Macam cerita Puteri Gunung Ledang lah. Tujuh nyamuk hati. Betul. Kau bekerja senang Kau agak selesa Terus masukkan cerita Macam Puteri Gunung Ledang kasih syarat-syarat merepek. Tujuh hati nyamuk. Syarat apa tu? Tujuh hati nyamuk. Syarat merepek. Tak apa tu. Macam syarat-syarat apa jembatan lah apa. 7 hati nyamuk. Tujuh dulang atau 7 tepayan lah tak salah aku. Dia macam Ui. mana nak cari hati nyamuk? So maknanya kirakan kalau dia buat gitu, maknanya macam syarat-syarat merepek, maknanya dia nak reject kau that kind of thing lah. Sendiri mau faham ah. Sendiri mau faham ah. Okay, tu yang kau faham pasal syarat-syarat. Kira syarat yang dia letak ni kadang bukan untuk agama tapi untuk kira nak buat hidup kau susah lah. Dia macam apa? Macam cara halus nak cakap Okay, macam. how about di zaman kita sekarang, dekat Zaman. community, dia cakap Malaysia lah, zaman community Singapura, Melayu ni, syarat-syarat pada kau macam mengarut lah. Saya kata mengarut lah siap. Ngarut Oh. Okay, sebelum kau cakap mengarut tu, adakah perlu syarat-syarat ni semua? Okay, aku setuju lah. Okay. That question lah. Kalau Perlu nak tak? cakap perlu Ini kau punya konteks lah. Ni kau Okay, senang cakap gini, aku percaya satu benda je. Okay. Kalau nak kahwin ni, nak dirikan rumah tangga ni kan, satu benda yang digalakkan oleh agama. Betul. And kalau as mak bapak, kita patutnya tolong. Atau galakkan atau beri sokongan sebab pasal is something good. Something good, yes, correct. Tapi kadang-kadang yang pasal syarat-syarat yang merepek-merepek ni, kadang-kadang diorang terinfluence dengan orang lain. Diorang tengok orang lain, anak dia ni ada ni, anak si simpulan ni dulu that time kahwin macam gini. So you're talking about the parents lah ataupun yang Siapa yang bagi syarat? Okay. Sebab macam ni, kalau perempuan tu suka kau, perempuan tu okay. kalau suka kau, dia memang dah suka kau dah okey. Tapi sekarang masalah dia, syarat dia siapa yang bagi. Bila kau dah jumpa mak bapak dia, mesti mak bapak dia mesti cakap okay, cik nak gini, cik nak gitu. Itu. So dia yang bagi syarat.
Kadang-kadang dia ada halus dia lah. Siapa mak dia? Siapa? Sabar. Sabar. Ini dia bilang as a general. General. Sorry. Sabar. Aku terkejut tau. Alah kau macam In general. Sabar. Macam tadi. kalau nak kahwin dua tak kisah. Ni satu je. Sorry. Le. Tapi macam sambung. tadi aku cakap apa yang aku belum sentuh lagi. Kadang syarat-syarat ni is bagus. Macam ada hikmahnya lah kalau ada syarat-syarat gini. Macam aku pernah dengar macam apa orang minta syarat duit beribu-ribu. Okay. More than 10k ke more than 15k. Dia tapi bila kau fikir balik okay, duit tu is macam saya cakap macam kau personal startup lah untuk family. Kalau kau fikir macam itu. Tapi kalau ada orang macam alamak 10,000 susah nak cari. Tapi kalau fikir in the long run bila dah kahwin ada 10,000 means ada starting of something tau. Okay, tapi yang kau cakap pasal long run tu semua, adakah 10,000 tu korang akan dapat ataupun mak dia akan dapat tu duit? Itu setahu aku wallahualam kalau ada siapa-siapa yang tahu. By right mak bapak yang pengantin tak boleh ambil duit tu. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Okay, ni mana kau dapat fact dia? Kita pun nak tahu juga fact dia tu. Aku adalah baca website. Aku ada tanya macam ada kadi-kadi pula. Adalah ustaz-ustaz aku ada tanya juga. Macam barat mak bapak ni tak boleh ambil. Tapi yang pengantin tu boleh kasih sebagai hadiah. Oh ya, aku pernah dengar. Pernah dengar kan? Dia Yes, boleh correct. kita pengantin tu boleh kasih sebagai hadiah. Tapi mak bapak dia Kau tak dengar boleh hadiah hadiah present. Sabar. Boleh kasih as hadiah tapi itu up to pengantin. Tapi mak bapak dia tak boleh langsung terus ambil duit tu sebab pasal duit tu is betul lelaki tu kasih kat perempuan. Itu je. Lain lah kalau macam jual anak Itu dah jadi tu jual anak. Fahamkan jual anak dah kahwin. Jom, sabar tu. Ni topik ni panas sangat. Banyak personal lah. Personal lah. Aku rasa bang ni kat sini. So we got your points. Pasal firstly you talk about the hantaran. And then siapa yang adakan. So kita nak tahu juga bila aku sebagai seorang lelaki yang belum kahwin, and then aku nak kahwin dengan perempuan ni. Dah lama kenal, 7 tahun kenal. Aku nak 7 tahun, aku dah go through with her semua. Waktu susah, waktu senang, family dia pun orang yang beriman. Jo. Sabar, dia jangan personal. Ini general. Okay. So keluarga dia agak beriman, bertakwa, beragama. So aku faham kadang-kadang kan orang yang beragama ni, yang bertakwa, beriman ni semua diorang tak kisah sangat tau. Mostly diorang tak kisah pasal dos hantaran. Aku pernah dengar macam saudara aku, sepupu aku, this is betul legit kau setakat nak hafal Al-Quran. Sepanjang kau kawan saudara aku ni lelaki lah. So dia kenal dengan perempuan ni. So sepanjang kau berkawan dengan dia, kau kena hafal Al-Quran. And bila kau nikah tu, sebelum kau nikah, kau kena baca the last means kau kena habiskan jus lah. So after that the nikah, which is to me aku tengok aku sedap mata memandang So durang pun 3 cincin, Quran yang dia bagi, yang dia baca tu, dengan sejadah, dengan alat solat apa? Telekung, yes. Alat solat lah. Alat solat. Ini 3 je. So pada aku aku dah nampak apa yang orang yang iman. Tapi yang kawan aku ni lain. Macam mana tu dia lain? Lain dia. Dia macam mak perempuan tu letakkan benda yang tinggi, harga yang tinggi. Mak dia cakap aku lupa lah, there's a few things on it. So aku macam heran kenapa yang ni boleh buat. Sedangkan orang tu beriman, bertakwa, begini. Aku bukan nak judge dorang tau pada orang-orang yang sembahyang ni, tapi don't that family have to be that kind of family. Is it because mak ada, you know, that family kind of pasal kakak dia boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Correct. Kakak dia dah kahwin. Sama juga. Asal kakak kau boleh buat, kau tak boleh buat. Okay. And then satu, kawan aku punya matai tunang dia belum tunang, dah tunang lah. Dah tunang. Kenapa you as a
anak kepada yang mother, just cakap dengan mother like it's okay. Let's make it a simple wedding. Kakak is kakak, me is me. I love my future husband. I know him. Yes. Kenapa? Kau rasa kenapa? Okay. First thing pada aku lah, it boils down to character of the family. Agama is pegangan hidup. Okay. Agama is pegangan hidup untuk kita macam pegangan untuk kita ke akhirat. Tiket kan dia. Yes. Betul. Kita hidup pun mesti ada beragama. Betul, untuk kita tahu tentuanlah tuju kita. Betul. Tapi macam at the end of the day patah balik ke karakter orang tu macam mana. Karakter orang tu boleh cakap macam ini lah. Kita dah macam hal ehwal Islam. Tiba Dia macam dah macam Okay. hal ehwal. Kau pula Kat, aku setengah Tengah feel macam hal ehwal Islam. Aku nak belajar. Arwah nenek aku suka kat tu channel. Apa ada panel Yalah. kan. Macam panel lah. Aku tengah belajar. Sorry. Dah putus tiba Aku ni. juga balik. Okay. So mana tadi macam aku cakap, kadang it comes back to the character of the person lah. Siapa orang tu sebenarnya? Siapa? Kau nak nyanyi lagu Siapa dia sebelum aku. Oh, kira dia punya kewatakan dia. Perwatakan seseorang, betul. Itulah dia punya Melayu dia. Perwatakan seseorang. Dia cerita. Aku kan sejuk dia mesti lelaskan kita pun tau. Dia tengah cerita kita kat. Dia cerita kita kat. Okay, sorry Jo. Okay. Macam tadi. Sambung je. Macam tadi si Wan cakap ni, dia perwatakan orang. Perwatakan orang. Perwatakan orang kita tak tahu. Apa dia punya watak dia. Kadang dia maybe dia semayang 5 waktu. Amalan dia cukup. Tapi kadang-kadang boleh cakap dalam hati dia mesti ada dia punya rasa riak, sombong. Titik-titik Tamak. hitam dia. Aku titipkan dia. Lagu viral. Lagu viral. Ya, dah kacau lah dia. Sorry. Betul. So macam tu dia punya watak dia. Kalau orang dia watak dia macam dia fikirkan status, dia fikirkan harta, dia fikirkan orang pandang macam itu. Dia nak Status orang lah, status. correct. Kira dia more tu nak jaga maruah atau Correct. rupa dia lah. Kadang-kadang kita tak tahu belakang depan dia fikir pasal agama cakap macam gini, tapi belakang mesti dia macam kalau buat kahwin bawah blok lelek macam itu, mesti orang belakang sindir ke apa, dia sakit hati. Dia pun tak nak sakit hati. Betul. So that's where all the syarat masuk. Tapi macam saya cakap ni personal lah. Ini personal. Tak ada kena-mengena dengan agama. It's just personal. Okay, so ni syarat dia satu ni aku dengar ni from tadi is mostly of hantaran. So yes. macam syarat-syarat lain macam nak kena macam tadi Hassan kata hafal Al-Quran. Itu is part of syarat. Is it? Yes, that is part of syarat lah. I So- mean like family syarat. Family syarat. So all these syarat kira mainkan peranan penting untuk seseorang tu berkahwin. Boleh aku letak macam gitu tak? Tak boleh. Tak boleh. So it's not a correct statement lah. Not a correct statement. Dia sebab pasal syarat kahwin ni dia senang. Okay. Macam aku pernah tanyalah satu orang yang berilmu lah, dia cakap syarat kahwin ni setakat kena ada saksi, Yes. kena ada saksi, Wali. kena ada wali. Yes. Kena ada Saksi 2. saksi 2. Wali 1. Okey. Kita sentuh pasal rukun nikah. Rukun nikah. Yes, that's the word rukun nikah. Rukun nikah ni ada 5. Yang pertama kena ada pengantin lelaki. Itu mesti. Mesti. Yang kedua ni pengantin perempuan. Tak boleh pengantin lelaki lagi satu. Itu topik lain. Topik nanti. Maaf ya. Dan rukun ketiga mesti ada wali. Wali. Dan rukun keempat is 2 orang. Aku tak nak cakap wali band. Bukan wali. Rukun keempat ni mesti ada 2 orang saksi. Dan rukun kelima ijab dan kabul. So dalam yang kau keluarkan tadi aku tak nak cakap kau baca. Itu boci. Aku tak nak cakap kau baca. Walaupun nampak dengar macam dibaca. So benda-benda yang kau keluarkan tu tadi kan. So tak ada dalam rukun tu tak ada pun cakap pasal hantaran, hafal tu semua. So ni semua boleh katakan is adat kita lah. Yes. Adat dan budaya kita lah. Nah, macam tadi aku ada sentuh cakap ada baik ni ada buruk ni. Kalau nak cakap pasal buruknya, okey, kalau macam nak suruh hafal surah tertentu atau apa ni semua, at the end of the day nanti takut pengantin lelaki ni macam pressure. Macam pressure, alamak aku nak kena
aku nak kena hafal sebab pasal Tapi it's one of the things yang requirement. Aku debate dengan dia. Tadi dia cakap it's a bad thing untuk baca surah. Pada aku it's okay. Betul. It's okay. Sorry kalau aku mencelah. Tak apa. Ya Hakim, minta maaf kalau saya mencelah ya Hakim. Ya, silakan. Okey. Membaca surah tu pada aku bukan yang salah lah kan. Betul. Tapi maybe as kita saat lelaki kita dah cakap dengan bakal mak mentua kita cakap boleh engkau boleh just jujur. Cakap aku ni solat memang aku solat. Tapi aku baru nak start ngaji. Aku just jujur je. Tapi kalau cik nak saya baca surah sampai habis, sampai surah panjang, surah kunut, surah Al-Baqarah satu juz, memang saya tak boleh buat lah. I think we can just jujur dengan dia. Tapi since korang ni, aku ada satu cerita juga. Ni aku nak cerita very fast one lah. Boleh. Pasal this couple lah ni aku kenal ni. Si perempuan ni saya nak suruh lelaki ni baca surah live tau. Bila sebelum nikah tu. Habis si lelaki ni pun pressure. Sebab dia boleh baca tapi tak betul. Macam tadi aku Kira cakap. macam kola-kola dia tak ada. Kola. Bukan kola bear. Kola-kola dia. Kola. So kola-kola dia tak ada. Tapi dia dah berbual dengan family tu. Family tu kata tak nak, aku tak nak malu. Kira bukan tak nak malu lah. Kira pasal this tradition has been happening kan. Kira every time semua kahwin So, mesti nak kena hafal baca surah ni so that to prove that kau dah sedia untuk jadi imam. Okay. So laki ni pressure dia try to hafal, try pergi mengaji tu semua. Tapi bila on that day dia baca tapi tak betul. Tu jadi satu perbualan. Sekarang masalahnya apa tau? Family dia orang malu. Kan kau faham tak? So kau letak syarat ni semua bukan apa? It's a good thing macam kau cakap it's a good thing. Tapi kalau pihak lelaki atau yang lelaki tu tak boleh nak baca dengan betul, buatkan jadi satu perbualan kan it's not a good thing. Macam tadi aku cakap, bila kau taruh unnecessary conditions, syarat, then kau akan pressure lelaki tu. Sebab pasal, kau nak cakap apa? Bukan pasal kahwin kau nak kena hafaz surah. Nak kahwin ni banyak proses. Kau nak kena cari ni, nak cari tu, nak kena sediakan ni, sediakan tu. Preparation lah. Preparation dia sendiri boleh cakap very stressful. Then kau tambahkan Aku dah alami dia, memang stres. Korang dah alami, aku belum lagi. Masih single ya. Masih nak jual diri ya. Ya. Ada jodoh di luar. So macam aku cakap macam this type of thing dia macam unnecessary pressure. So untuk orang-orang macam apa tu macam bakal pengantin lelaki ni macam unnecessary pressure untuk dia untuk hafal surah ni semua. Bagus sebab pasal apa dia hafal surah. Bagus sebab pasal satu benda yang bagus untuk dalam kita punya agama, kita faham pasal surah and stuff, kita baca surah. Tapi at the end of the day kalau pengantin lelaki tu pressure. Yes. Dan macam tadi kau cakap cerita tu. Dah kat naik atas stage, orang semua dengar sekali kau baca tak betul. Kan Dah malu asal kan? jadi satu perbualan. Satu perbualan. It's something yang very pada aku unnecessary things lah. Correct. That's the thing yang aku nak kira kita nak suruh bentangkan lah. Syarat-syarat ni semua perlu ke? Ataupun macam kita terlalu ikut trend sangat. Sebab aku dengan Hasan ni dah kahwin. Mungkin nanti kita ada anak. So sekarang kita boleh cakap tak boleh. Dan kita nak buat simple. Nanti part kita nanti aku nak anak girl aku 80,000 tiba. Tiba 80,000. So macam kira hantaran ni kira quite a very sensitive issue pasal 10,000. Sekarang market price apa 10,000? 10,000, 15,000, If you 12,000. guys wanna talk about hantaran, let me bentang cerita aku lah. Aku boleh. sendiri personally wedding Okay, lah. son. Okay. Aku dengan isteri aku, kita memang plan nak buat simple. Even before aku kahwin, aku cakap pada aku lah, cakap aku nak buat kalau boleh the simplest ever lah kan. Sebab aku tak nak keluarkan duit lebih. It's just a wedding. Bukan nak buat saudara kau, makcik kau datang, aku don't mind. And it's gonna be a combined wedding. And then here comes the hantaran part. Okay, the hantaran part aku cakap dengan wife aku. Dan aku that point of time aku cakap kita dah nak kahwin lagi 2 tahun. Okay. And that point of time aku punya wife pun tak bekerja part time pasal nak jaga family mak dia yang sakit. Okay. So alhamdulillah. Ini aku pay side of story lah. Lainnya partner or lelaki misal aku tak tahu. Tapi bapak mentua aku is very understanding. Alhamdulillah. Bapak mentua aku very understanding. Dia sponsor. Aku punya Majlis. most kita punya wedding lah. And then
the comes to the hantaran part, which aku ada, that point of time aku ada duit untuk hantaran aku, which is 8,000 lah. Aku dah Tepikan lah. nak ketepikan. Adalah 6,000 lebih, 6,500 gitu. So aku lagi 3 bulan aku nak kena save to make it 8K. Habis aku pay Fadillah cakap, it's okay, tak apa. Kalau tak ada duit, tak apa. Write a blank check, letak kat atas frame. Kira just tunjuk je lah. Yes. So aku bersyukur aku dapat Fadillah, Madillah yang very understanding. Terima kasih Madilo Fadilo. Pasal aku tahu some of the kawan-kawan aku yang tak dapat go through the experience macam aku. Maybe aku lucky, aku memang lucky gila. Pasal banyak orang tolong sponsor aku, DJ sponsor aku ni. Tapi ada juga kawan-kawan aku yang tak dapat macam apa yang aku rasa. So aku very lucky lah tu. Pasal hantaran tu aku memang perit tau. Memang kita nak kahwin tu. Yalah, memang kita nak perit. simpan tu memang perit. Perit. Preparation ni semua. Senang kata kau nak cakap syarat tu okey tu ada kan, tapi kalau kita ada reason to macam voice out ke mana yang tak boleh, kalau kita boleh berbual, kita try to ban it walaupun kita tak dapat duit hantaran, just tunjuk pun jadi lah. Yes. Kira doesn't have to follow. But it's, of course have to be a mutual agreement lah. Mutual agreement lah. Yes. Pasal bila dah tengah tunang tu jangan buat hal. Jangan buat hal. Ini in general jangan buat hal dengan ni semua. Tapi korang pernah dengar tak di satu syarat ni ni pasal education pula. Kau nak kena ada certain degrees of actually aku dengar ni level kat Malaysia. kat Malaysia certain degrees of level before kau boleh kahwin dengan aku. Kira macam kita kalau berbual kat Singapore dia ni setakat O level. Habis perempuan dia ada degree. Tapi dulu dah saling cinta mencintai tau. Tapi family dia tak kasi kahwin pasal dia ni O level. Pernah dengar tak syarat gitu? Oh okay. Kalau yang if you saying about that aku tak pernah dengar. Aku tak dengar. That one consider ada syarat ke ataupun memang kau tak layak lah? Itu syarat boleh consider syarat lah. So pasal requirement. Requirements. So macam dia syarat yang ditetapkan oleh Family member. Family Itu dah member. kirakan darjat sah. betul. Kan? Antara 2 darjat satu. Itu movie. Tapi one thing pada keluarga-keluarga macam ni dia nak kena faham education status at the end of the day pun yalah maybe untuk dunia perlu lah ada paper-paper ni semua untuk menjaminkan macam duit, hasil, rezeki. Tapi kita tak boleh cakap rezeki apa lah. Macam adalah untuk kita cari rezeki. Betul. Tapi at the end of the day pada aku ni benda it's just a paper lah. Just a paper. Sebab pasal aku honestly ni side track sikit pasal kahwin lah. Orang yang tak ada degree pun gaji bom. Betul cakap. Orang yang tak ada degree gaji bom. Orang yang ada degree yang macam belajar tinggi-tinggi sampai luar negeri Oxford ni semua gaji tak nak cakap Aku nak cakap ada rezeki tapi tetap gaji dia Jadi kau nak cakap ada rezeki ada lagu. Bukan. Itu GB yang ada lagu ada lagi tapi betul lah macam kau cakap. Ni semua paper. Macam aku sendiri, aku kelulusan N level je. Tapi aku kerja kat sini, aku dapat high post. Gaji aku pun Alhamdulillah. Ni semua orang cakap apa? Rezeki. Sebab pernah bos aku cakap aku, I don't look at your cert, I look at your skill. Siapa bos kau? Aku nak pergi apply. Boleh, nanti aku letak description video. Nak start out kan? Jangan shut up. Jangan reveal. Okay, so yalah kita dah berbual syarat kan. So syarat ni semua is family punya requirement lah. It's not part of agama. So salah lah kalau orang kata syarat ni berbanding pada agama. Correct. So it's not correct way lah. Syarat is just a budaya untuk kita lah. So pada siapa-siapa yang nak kahwin ke apa kan, bila keluarga kasih syarat tu semua, aku rasa best that korang talk it out lah. Jangan sendiri yang apa tu, aku tak boleh, aku ataupun kau janji boleh sampai masa tak boleh. Sampai masa lari. Betul. Tapi tak semestinya syarat tu untuk set perempuan je. Kadang-kadang set lelaki pun ada juga. Ada. Ada. Aku tak pernah dengar. Pernah ada. Aku pernah ada kawan aku ni. Okay. Kawan aku ni biasalah nak cakap nakal tak nakal, it's normal guy lah. Tapi dia berkawan dengan seorang yang ada tattoo. Okay. Tattoo. So family dia ni, dia bukan orang yang family dia okey-okey. Tapi mak dia cakap dia satu syarat je. Tapi syarat dia is, pada aku is logik lah. Kalau kau sayang Allah, aku akan penuhi syarat ni. Yang apa tau? Mak dia cakap apa tau? Berubah gitu. Mak dia cakap just jangan buang tattoo tu.
Okay. have the effort to buang. Islam pun cakap kalau kau ada tattoo, kalau kau ada tattoo, kalau kau nak berubah, kan, kau boleh kena buang. Tapi kalau dah sakit, it's okay. Kira tak boleh memudaratkan diri. Correct. So mak dia cakap gitu. Mak dia sampai nak sponsor dia tau. I think 5k ke 6k for the counselling semua, session semua. Habis mak dia cakap sebab the tattoo is very revealing sampai kat tangan, lengan tangan semua. penuh Habis perempuan tu pun is a very nice person. Cuma dia dah berubah lah, ni zaman silam dia apa. Yes. So mak dia cakap, kawan aku cakap, okay, makcik okay, tapi okay, nama perempuan tu Lina lah. Lina kena ni lah, make an effort to at least Buang tutup lah. As in make an effort to go to the session. Kalau sakit tak apa. So itu pun pada aku syarat juga. Syarat Islam ni, mak dia pun lah. Kira it's a good thing lah. Tapi kira syarat boleh ada kan. Tapi mesti memadai. Memadai, ya. Kira must be reasonable Struggle lah. kau nak cakap Malay Aku tengah cari. Memadai. Memadai, yes. Itu macam tadi yang aku cakap lah, kan ada syarat dia bagus, ada syarat dia tak bagus. Ada syarat dia menyusahkan orang, ada syarat dia Merosakkan. memuliakan orang atau memuliakan. Macam okey. tadi yang kau cakap Yelah, pasal sempurnakan tattoo hidup tu kan, dah. sempurnakan. Kita tak tahu ni cerita silam. Tapi kalau bagus kita hilangkan. Ya. Itulah yang sebaik-baiknya. Okay lah. So kita perbincangan kita pun dah quite jauh juga Yes, lah. yes, It's very deep topik lah. Ada banyak lagi kita nak sebarkan. Tapi aku rasa pasal masa tak mengizinkan kita sangat kan. Kita akan sambung, Kita akan sambung lagi. to the next part. Yes. Kita akan pergi ke short break, guys. Kita akan pergi short break. So, next part ni kita tengah masih tunggu kawan kita ni datang untuk luahkan perasaan dia. Harap-harap dia datang. Harap-harap dia datang. Kalau tak pun kita akan sampaikan cerita dia. So stay tune guys. Stay tuned, guys. We'll come back See you after guys. this. Terima kasih.